Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian dalam tafsirul Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitulah surah yang ke-28. Surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Surah 28, juzuk yang ke-20. InsyaAllah hari ini kita sambung perbincangan kita ayat 26 hingga 28, iaitulah kisah Nabi Musa bertemu jodoh di Madian. Setelah kita mengenali, membincangkan tentang siapakah Syekhun Kabirun, dalam ayat yang lepas, setelah Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam tiba di Madian dari Mesir, ada juga pelajar yang bertanya, Madian ni duduk kat mana? Jawab dia, sekarang di Jordan. Jordan dalam bahasa Arab dipanggil Urdun. Urdun ataupun Jordan. La ni orang panggil Jordan. Tak jauh lah daripada Laut Mati, sempadan dengan Palestin tu, boleh katakan dekat ya. Kerana dalam waktu lawatan kita pergi tu, bah tu bawa pergi ke Madian, kemudian dia bawa pergi ke Laut Mati. Itu di antara lokasi lah, lokasi. Dia untuk maklumat kita ni, dia panggil bumi Syam. Bumi Syam ni bumi sekitar Palestin. Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, itu kawasan tu. Dia panggil bumi Syam. Maknanya sebahagian daripadanya lah. Jadi Musa berjalan dari Mesir ke Madian, mengikut ahli sejarah kata 8 hari. 8 hari. Bila siapa di Madian, tengok orang duk berkumpul. Rupanya berkumpul dekat dengan telaga di sana. Waktu tengah hari untuk beri minum air. Dan dia jumpa dengan 2 orang gadis yang duduk di pinggir, di tepi, menunggu giliran. Setelah Nabi Musa setiasak tanya, kenapa kamu ni duduk di sini jauh? Qala wa abuna syekhun kabir. Menariknya ketika saya baca, Nabi Musa tu bercakap macam mana? Kan? Baru ni timbul soalan, macam mana Sulaiman bercakap dengan Balqis? Ini Nabi Musa pula macam mana dia bercakap dengan 2 orang gadis ini? Ma khatbukuma? Apa yang kamu ni? Macam-macam analisa. Ada kata cakap bahasa lah, isyarat. Yang penting Allah Ta'ala tak sebut bagaimana dia bercakap. Sebab orang Mesir bercakap Mesir, Kipti. Nabi Musa mungkin di Bani Israel bercakap Ibrani. Adakah bawa ni bercakap Arab? Analisa pelbagai yang saya baca, kesimpulannya kita kata wallahu alam. Kona sana pusing sini. Yang pentingnya Allah kata, Nabi Musa tanya budak 2 perempuan tu, ma khatbukuma? 2 orang gadis ni pun mencerita tentang ayah dia orang tua yang sudah tak larat. Tak kuat lagi nak keluar rumah, mari jaga kambing. Jadi kamilah terpaksa kena
kena bekerja untuk sara hidup, keperluan dalam hidup ni. Baik. Nabi Musa bila tengok dua orang ni perlu bantuan, dia bantu, alhamdulillah. Kemudian Musa duduk di bawah pokok, berehat sambil berdoa kepada Allah, minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datanglah bantuan yang tidak disangka-sangka. Dan ayat 25 datanglah dia. Setelah Nabi Musa AS jumpa dengan Syekh, sebab apa berani penganalisa, berani meletakkan orang ni, Nabi Musa ini, Syekhun Kabir ini bukan Nabi Shu'aib. Sebab dia kata jarak, Nabi Shu'aib ini selepas daripada Yusuf, sebelum Musa. Macam mana dia bertemu dengan Nabi Musa? Oh, panjang pula analisa. Kata, oh, Shu'aib ni panjang umur lah, macam-macam. Kita kata, sukarlah. Kerana itu, anda tengok timbulnya perbahasan para ulama. Ada yang mengatakan Shu'aibun Nabi. Ada kata sahibu Madian ini bukan Nabi Shu'aib. Kalau nama Shu'aib pun bukan Nabi yang termasuk dalam yang berlawan dengan pokok itu. Wallahu alam, itu jawapan yang lebih selamat. Yang pentingnya yang kita nak belajar dalam kisah-kisah ini, iaitulah bagaimana pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah mereka yang berlaku ini. Kisah ini kisah benar. Kenapa kita kata kisah benar? Sebab ia dicerita oleh Allah Azza wa Jalla yang maha benar. Bagi kitanya diterima dengan taslim. Analisa-analisa itu bolehlah untuk kajian, tapi sekiranya ada riwayat yang jelas, salah bagi kita. Alhamdulillah. Baik para pelajar, seperti biasa, setelah Nabi Musa sampai di rumah Syekhun Kabir ini, tak kiralah Nabi Shu'aib ke siapa, dia menceritakan hal dia dari Mesir sekian-sekian, kemudian sampai ke sini mengembara, membawa diri untuk menyelamatkan diri. Maka pak cik jawab, qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Musa, jangan takut, kamu telah selamat daripada Firaun. Baik, tengok ayat 26 hari ini yang kita nak tafsir dan kita tadabburkan. Kita baca dulu 3 ayat je ada. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 829. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Tengok balik ayat 26. Qalat ihdahuma. Bila Nabi Musa sudah sampai di rumah
ayah dia pun sudah berkenal-kenalan dengan pemuda Musa ini. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut analisa, Musa bukannya budak-budak lagi. Besar dah dia. Sebab dia duduk di Madian 10 tahun. Kemudian dia terima wahyu. Biasanya Nabi-Nabi ni, majoritinya, mereka terima wahyu umur 40. Maknanya Nabi Musa sudah 30 tahun. Wallahu'alam lah. Kita pergi kepada nas Quran. Lebih tenang. Baik. Dalam ayat ini Allah SWT ceritakan kepada kita salah seorang daripada anak Syekh berkata, salah seorang daripada anak perempuan yang berdua itu berkata, "Ya abati, wahai ayahku, istajirhu, ambillah dia menjadi orang upahan, orang gaji kita mengembala kambing." Letih dah anak dah ni, perempuan duduk main tunggu kambing, duduk jauh-jauh tunggu giliran, nak rempuh masuk ramai-ramai tak sesuai. Jadi ni kita sudah ada pekerja, sudah ada calon yang sangat layak. Apa yang melayakkan dia ni? Sebab pemuda ini mempunyai dua sifat yang besar, kriteria sebagai seorang pekerja yang sangat sesuai. Al-qawi, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amin, amanah, dipercayai. Tengok nota di bawah, dia kata apa? Pertolongan mengambil air dan memberi minum binatang ternak perempuan-perempuan itu, juga sifat-sifat kuat gagah, cekap dan sopan santunnya, menyebabkan salah seorang dari perempuan muda yang berdua itu meminta kepada ayahnya mengambil Musa bekerja membantu mereka. Kerana ia mempunyai sifat-sifat yang dapat menjayakan sesuatu kerja, iaitu al-qawiyyu bagaimana cekap, kuat dengan mana cekap, sesuai dengan kerja yang kita nak beri. Yang kedua, al-amin, dengan makna seorang yang punya integriti, amanah. Dua sifat ni cukup untuk dijadikan sebagai petugas pekerja kita. Baik para jemaah sekalian, kita telah bincang dalam siri yang lepas, ada lima keadaan Nabi Musa kan. 5 keadaan. Tuan-tuan ingat lagi? Keadaan Nabi Musa di Madian yang pertama, tengok analisa kita. Dia berdoa, dia sampai di Madian, tengok ayat 22, 3. Mula-mula sampai dia tengok orang duduk minum air. Kemudian Nabi Musa interview 2 gadis ni kenapa duduk jauh. Keadaan yang kedua, dia bantu 2 orang gadis. Keadaan yang ketiga, Nabi Musa bermunajat, "Ya Rabbi, lapar ni." Keadaan yang keempat, datanglah pertolongan Allah melalui anak gadis ini datang beritahu ayah dia jemput ke rumah. Alhamdulillah. Keadaan yang kelima, setelah bertemu bermuqabalah dengan ayahnya, menceritakan keadaan dia, maka ayah dia kata, "Engkau najauta minal qaumiz zalimin, Musa, jangan takut, kamu dah selamat." Sekarang ni kita masuk kepada episod ataupun yang keenam. Yang keenam, keadaan yang keenam, Nabi Musa di mana? Di Madian. Apa dia keadaan yang keenam? Perempuan ni bagi tahu kepada ayah dia, "Ya abati." Tengok ni para pelajar sekalian. "Ya abati,
Qalat ihdahuma ya abati. Berkata salah seorang daripada dua gadis tadi. Yang mana satu Tuhan tak sebut, kakak ke adik? Wallahu a'lam. Maka di sini para ulama mengatakan qalat ihdal mar'ataini ya abati ista'jirhu, bapa ambillah dia menjadi pekerja kita untuk jaga kambing, bagi minum kambing, dan juga bolehlah membantu apa-apa lagi kat rumah ni. Kita tak ada laki-laki di rumah ni, ambillah pekerja. Menarik ni. Apa sebab? Yang pertama, tuan para pelajar tengok bagaimana cara gadis itu panggil ayah dia. Dia panggil ayah dia dengan panggilan yang cukup hormat. Panggilan yang cukup hormat. Baik. Apa dia kata? Talatuf ya abati. Wahai ayah. Ini dia panggil panggilan penghormatan. Tidak layak bagi seorang manusia anak panggil bapa dengan nama. Tak. Contohnya ayah dia nama Muhammad. Ayah dia panggil, "Hey Muhammad, ta'al, mari." La yumkin. Dia panggil ayah dia, "Ya Abdul Rahman, Ya Abdul Aziz, Ya Muhammad." Sehingga kan ada setengah ulama menjatuhkan fatwa, "Idza nada abahu bismihi yu'azzar." Allah. Mana-mana anak yang panggil bapa dia dengan nama, orang itu kena takzir. Kena jatuhkan hukuman. Kerana dianggap dia ni seperti seorang yang tidak menghormati, menghina bapa sendiri. Panggil nama ayah dia. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Wa ammal khabar bismihi fala ba'sa. Tapi kalau anak cerita tentang ayah dia sebut nama, tidak mengapa. Contohnya, qala fulan, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan hadis daripada ayah dia kata apa? Qala Umaru. Maka itu tidak mengapa. Macam kita panggil ayah kita lah. Saya sebut nama ayah, berkata bapa saya, Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Tak apa, cerita. Tapi kalau nak panggil ayah saya Abdul Rahman, la. Yu'azzar. Orang ni dikira orang yang tak reti, tak pandai tak pandai berinteraksi, berkomunikasi dengan bapaknya sendiri. Maka ini dia panggil sangat berat dari sudut peraturan. Ingat, jangan panggil ayah, mak ke, jangan panggil. Esah, mari sini. Lah. Anda duk perhati tengok, ini di antara hujah suami panggil isteri ibu. Isteri panggil suami abah. Abah, daddy, apa lagi yang panggil? Panggillah ayah. Isteri panggil ayah ke suami apa? Ayah. Bila kita tanya dia kata kalau kita panggil nama, nanti anak tu ikut panggil nama juga. Kita kata pengalaman kita semua, tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak ni, budak waktu dia kecil tak tahu apa, umur 3 tahun mungkinlah dia ikut ayah dia. Contohnya, kita kata ayah dia panggil isteri nama Esah tak? Sah? Mungkin anak dia sekali-sekala panggil juga. Sah? Dia panggil Esah, dia panggil ke mak dia. Itu pun sambil tersengih. Maknanya dia tahu itu panggilan bukan panggilan dia. Jadi bagi kita, hujah yang mengatakan kita nak panggil ibu kepada isteri itu sebab nak suruh anak ikut, saya kata hujah tu dangkal, tidak begitu mantap. Yang pentingnya tidak digalakkan suami panggil isteri dengan panggilan ibu ataupun bapa. Panggillah nama dia ataupun gelaran-gelaran yang boleh menimbulkan kemesraan. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita panggilan anak kepada bapa, ya abati, ya abi. Boleh, wahai bapakku. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, ayah dia Azar kafir.
Dia tak panggil, hei, bahasa kafir kau bahasa lah. Ya abati. Berapa kali Nabi Ibrahim pulang, ya abati, ya abati. Masya Allah. Tengok dalam ayat ini, ini sama-sama Islam. Lagilah kena hormat. Ya abati, wahai bapakku. Wahai bapakku. Maka ayat ini, kata di para ulama Islam, ini menunjukkan adab dan peraturan panggilan kita kepada ayah. Allah, panggil hormat. Baik. Itu panggilan. Kemudian cadangan. Dia cadang apa? Ya abatis ta'jirhu, ayah, ambillah dia sebagai pekerja kita. Kita yang nak mencadangkan calon-calon petugas, pegawai yang kita nak lantik, biarlah mempunyai ciri-ciri kelayakan kepada kerja yang dia nak lakukan. Setiap orang ada kelayakan dia sendiri. Maka dia bagi hujah dia kepada ayah. Dia kata apa hujah? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita nak ambil kerja ni ayah, biarlah dia mempunyai dua sifat. Yang pertama, qawiyu, mana ada kepakaran, itqan, kuat, dan juga seorang yang integriti, seorang yang amanah. Dua-dua ni ada pada siapa? Pada Musa. Ini penting ni para pelajar sekalian. Kata di ulama tafsir, Ibnul Jauzi, dia kata apa? Kenapa si gadis ini menamakan Musa Qawiyun? Tengok dia punya cerita. Innama sammathu qawiyan. Dia kata Musa ni kuat li raf'il hajara ala ra'sil bi'r. Kerana Nabi Musa pergi buka tudung telaga, satu lagi telaga, ada air tapi ada batu atas tu. Musa pergi tolak batu tu, dia boleh ambil air. Ini menunjukkan dia tu qawi, kuat. Itu hujah yang pertama. Yang kedua, waqila, ada juga yang mengatakan li'annahu istaqa bidalwin. Nabi Musa pergi ambil air, orang panggil tarik air daripada telaga dengan timba yang besar. La yuqilluha illa al-adadul katsir. Orang lain 2-3 orang tarik timba nak naik. Orang Kelantan kata nak karang air. Mana nak buat naik air dari dalam tu dengan bekah yang besar. Baldi besar ni 2-3 orang tarik. Musa seorang dia je kerak angkat. Qawi. Itu satu. Mana dia tengok, gagah dia ni, Masya Allah. Baik, kenapa dia kata Al-Amin? Si Musa ni orang yang amanah, integrity. Tengok, dia kata li'annahu amaraha an tamshi khalfahu. Waktu nak berjalan balik ke rumah, setelah Nabi Musa bersetuju menerima jemputan pakcik mana Syekhun Kabir tadi, Nabi Musa berjalan, dia kata tak sesuai, Mek, saya guna bahasa Kelantan dah. Mek, tak sesuai, mu duduk depan, mu jalan belakang. Kalau ada simpang kiri kanan, isyarat. Ambil batu ke, campak. Kanan. Mana kalau ada simpang, kanan. Kiri. Jadi aku tengok daripada perangai dia ni, bukan nak ambil kesempatan, nak tengok perempuan berjalan di depan, kan? Maka itu menunjukkan dia kejujuran. Orang ada sifat amanah. Jadi Alhamdulillah, ada juga yang mengatakan amanah di sini sebab bila dia beri kambing minum, sampai kambing itu kenyang. Dah minum, kambing itu lari dah, tak mau dah. Dia ada setengah gembala ni, dia bagi minum sekejap, okay, ambil kambing lain pula. Itu dia panggil tidak jujur. Tapi Musa ni dia bagi minum, fayada'ul ghanama hatta tarwa. Dia bagi minum sampai kambing itu betul-betul tak mau dah, barulah mai kambing lain pula. Ini menunjukkan kepada Al-Amin, amanah. Jelaslah kita, tajuk kitanya, dia sudah ada apa? Sudah ada
ciri-ciri keistimewaan yang ada pada Musa cukup untuk dicalonkan. Kita ini entahlah kita calon orang ni cukup syarat tak cukup syarat. Yang pentingnya orang kita semua cukup syarat. Kalau bukan orang kita tak cukup syarat belaka dah. Kenapa tak ambil dia ni? Tak cukup syarat. Kenapa tak ini? Tak cukup syarat. Tak kira lah dalam pelantikan jawatan ke dalam pendidikan ke, kita nak jadikan dia guru ke apa. Kenapa tak pelajarkan itu? Tak jadi. Tapi kalau guru kita, walaupun seorang yang tak reti, tak tahu apa, duk main cerita mimpi sana, mimpi sini, duk sebar hadis palsu ke hadis mana, jadi sebab kita sudah ta'assub dengan dia. Jangan. Baik, dalam ayat ini, para pelajar sekalian, anak beri cadangan kepada bapa. Anak beri cadangan kepada bapa. Dia kata masyuratul adna lil a'la, boleh orang bawah beri cadangan kepada orang atas. Orang bawah beri cadangan kepada orang atas tidak menjadi masalah. Kama annal mafdul qad yakunu afdal min al fadhi fi ba'd al umur. Orang yang rendah pangkat, kedudukan, boleh jadi dia ada kelebihan dalam beberapa perkara. Dalam masalah ini, ayah dia adalah tua. Tak larat dah. Dia pun cerita tak larat kan. Anak dia sudah tengok calon ini sangat layak, maka dia bagi cadangan kepada ayah. Ya abati stajirhu. Ambillah dia ayah. Maka kita sebagai bapa, yustafadu, boleh diambil faedah daripada ayat ini bahawa masyuratul insan ala abihi, cadangan yang dibuat oleh anak-anak kepada ibu bapa bukan makna anak itu mengurangkan darjah ayah. Jangan kata, budak ni, pandai bercakap, aku ni orang tua. La diktaturia fil Islam. Tidak ada diktator dalam Islam. Islam ada syura, wa amruhum syura bainahum. Islam mengajar kepada kita bermusyawarah, berbincang, bermunaqasyah. Kalau kita terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, kita tolak dengan baik. Contohnya ayah dia kata, budak-budak mana tahu orang ni gini-gini. Tapi alhamdulillah, anak dia nak bagi cadangan pun bila setelah ayah dia interview Musa ini, dia dengar cerita najauta minal qaumiz zalimin, artinya sepakatlah dua beranak ini. Jadi para pelajar sekalian, kita dengan ayah kita, kita dengan anak kita, dengan isteri, kalau orang bagi cadangan, dengar. Jangan melenting. Mana pandanya, mari mana ni. Jadi kita kata jangan melenting, sebab kita menganggap cadangan anak itu tidak baik. Alhamdulillah. Inilah dia panggil sifat syura di antara dalam keluarga. Bagi cadangan. Kadang-kadang anak ni kalau kita paksa dia tak jadi. Banyak dah anak perhati tengok. Bapa semangat sangat nak suruh anak dia belajar di pondok. Mari hantar sini. Lepas 3 hari tengok tak belajar budak ni. Duduk tidur pondok. Bila kita siasat, rupanya bukan budak pondok, budak pak ndak. Pak ndak, maknanya kehendak bapak belajar. Anak tak mau, tak jadi. Dia ponting, dia buat perangai, macam-macam lah dia punya apa, kerana yang menyusahkan orang tua. Sama juga anak kita, kalau kita suruh dia kahwin, tiba-tiba tapi dia tak mau, dia akan buat kerana yang pelik-pelik. Sudahnya dengan bercerai, itulah suasana yang berlaku. Baiklah para pelajar sekalian, cuma budak-budak zaman sekarang ni, kita kena tengoklah kelogikan, kemunasabahan. Ada orang okey je, mula-mula tak nak, bila sudah kahwin jadi nak. Tapi kalau ada hantu lain, jantan lain yang duk hasut, tak jadi. Punahlah satu rumah tangga, punahlah satu masyarakat dan keluarga. Wallahu alam. Kita berpindah kepada kata-kata seorang sahabat, nama dia Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan tulis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada asar daripada Musa, dia kata afrasan nas fi thalathatin. Orang yang punya tajam firasat dia, firasat ni mana
tilikan dia tu tajam, 3 orang. 3 orang. Siapa dia? Yang pertama Abu Bakar hina tafarrasa fi Umar. Abu Bakar ketika dia tilik nak lantik pengganti dia, Sayyidina Umar. Abu Bakar kata, Umar ganti aku. Dia pilih terus, direct. Maka ini satu pilihan yang sangat tepat. Nabi Yusuf apabila sampai di Mesir, tokek dia Al-Aziz Mesir, bila tengok Nabi Yusuf, dia mempunyai pandangan yang jauh, dia bagi tahu kepada makcik dia, akrimi maswah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ambillah budak ni, jaga baik. Boleh jadi dia bagi manfaat kepada kita ataupun kita jadikan dia anak angkat. Alhamdulillah, memang tepat, Yusuf jadi orang besar. Cerita insiden yang berlaku tengah jalan dengan makcik, itu bukan salah Yusuf, salah makcik. Makcik dia yang kacau, kan? Makcik dia yang kacau. Kalau tidak, Yusuf tak ada buat perangai. Budak ni budak baik. Yang ketiga, sahib Musa. Ni, Syekhun Kabir, Syuaib Madian ini, dia kata apa? Ketika dia memilih Nabi Musa sebagai menantu dengan siapa? Dengan cadangan daripada anaknya sendiri, dia kata ini tafarrasa fi Musa, ini di pandangan yang tepat. 3 orang yang tepat. Syuaib ataupun Syekh Madian dengan Musa, Al-Aziz dengan Yusuf, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Wallahu alam, itu disenaraikan oleh para ulama Islam kepada kita. Baiklah. Maka Nabi Musa dalam ayat ini telah disebut sebagai Al-Qawiyyu Al-Amin. Al-Qawiyyul Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Belajar apa? Belajar dari sudut kita nak ambil pekerja ni kena ada 2 sifat. Al-Qawiyyu Al-Amin. Setiap kriteria, setiap jawatan ada dia sifat sendiri. Dia tak boleh semua orang. Jadi ada orang ini baik, contohnya ada orang ni warak sungguh-sungguh dia, tapi dia tidak qawi, tak boleh lantik. Ada orang yang Masya Allah qawi, tidak warak pun tak boleh juga. Cuma kita kena tengoklah. Sebab itulah ulama Islam berbahas tentang nak lantik tentera. Kita nak lantik ketua angkatan tentera. Orang ni memang kuat, bijak, strategi bijak, tapi tak apa warak. Malam tidur, ya, tak ada tahajud, tak ada baca Quran apa, tapi strategi memang kena. Yang seorang lagi warak, malam tahajud, tapi memimpin tentera mungkin tak pandai. Maka dalam bab ini kita kena lantik siapa yang memimpin, yang pandai strategi dalam peperangan. Itu dia panggil Al-Qawiyyu Al-Amin. Baiklah. Panjang kita di sini. Nabi Musa dah nak kahwin dah ni. Jangan duk kacau. Kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Cadangan diterima. Alhamdulillah. Ini keadaan yang ke-6, yang ke-7. Para pelajar tanda. Keadaan yang ke-7. Cadangan anak-anak perempuan diterima oleh ayah dia. Alhamdulillah. Maka ayah dia pun bagilah cadangan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, ayah hendak mengawinkanmu dengan salah seorang daripada 2 anak ini. Mau pilih nak mana? Mu tengok dekat tadi, masa duduk bagi minum air kambing, tak tengok. Kemudian kamu berjalan pula balik ke rumah ni, masa tu tak ada dah seorang yang tinggal. Mu pilih nak yang mana? Nak A ke B? Cakap. Maknanya offer terbuka sungguh lah. Sepatutnya ayah dia pilih kakak lah dulu, adik kemudian. Tapi dia kata ihda ibnatayya hatain, salah seorang. Apa dia mah kahwin dia? Mahar dia
Musa tak ada duit. Berjalan 8 hari dah cabut selipar dah Musa berjalan. Duit sudah tentu tidak ada. Maka offer tawaran mah kahwin dia tak guna duit. Guna masa. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. 8 tahun mah kahwin. Kalau orang tanya mah kahwin yang paling mahal siapa? Musa. 8 tahun jaga kambing. Masya Allah, tabarakallah. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka demikian adalah dari kerelaanmu sendiri. Maknanya yang wajibnya 8. Kalau anak dah cukup 10 tahun, min indik, itu pilihan. Maknanya 8 tahun kontrak, 2 tahun tu atas pilihan lah. Kalau kita nak rasa selesa nak duduk lagi, duduk. Kalau nak pergi pun, nak balik ke Mesir, balik tengok keluarga sana, boleh. Masya Allah. Wa ma uridu an asyuqqa alaik. Dan ingatlah aku tidak bertujuan nak menyusahkanmu. Tak ada, bukan nak menyusah, nak beri kerja berat-berat, tak ada, jaga kambingnya. Air kambing perah susu kita minum sama-sama, duduk di rumah sama. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Anda akan dapati ayah anda. Sedap sikit bahasa dia main akumu ni. Ya. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari kalangan orang yang baik. Bukan insya-Allah baru nak jadi baik lah. Insya-Allah aku ni orang baik. Itu dia panggil istisna di sini. Bukan baru nak jadi, sudah jadi orang baik. Insya-Allah. Kenapa dia letak insya-Allah? Dia tak mau orang panggil takabur, sombong. Aku ni orang baik lah. Insya-Allah orang baik. Dia panggil kalimah insya-Allah kalimah tabarrukan. Ambil berkat dengan kalimah itu. Baik para pelajar, kita pergi satu-satu daripada ayat ini. Yang pertama sekali, Pak Cik kata confirm nak kahwinkan Musa dengan anak dia. Mah kahwin dia 8 tahun bekerja. Kalau tambah 10 itu ziyadatul khair insya-Allah. Dia kata apa? Ma uridu an asyuqa, aku tak mau susahkan kamu, hei Musa. Kata di ulama tafsir, aku tak mau susah, mana aku paksa 10 tahun. Dah 8 je. 8 je tahun. Yang pertama. Yang kedua, la ukallifuka a'malan syaqan. Aku juga tidak beri tugas yang berat-berat pada kamu. Jaga kambing. Mungkin cari kayu api kot nak makan. Tapi bukannya tugas yang berat-berat. Itu dia panggil la uridun asyqa. Aku tak mau menyusahkan kamu. Menyusah dengan apa? Dengan kerja berat ataupun terlalu lama bekerja dengan aku. Sebab Nabi Musa pun mestilah dia nak balik ke negeri dia kan. Dia nak balik juga. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita apa dia? Cerita kepada kita tentang dia nak kahwinkan Musa. Dan alhamdulillah perkahwinan kita tengok. Dia panggil perkahwinan ini adalah merupakan min sunanil mursalin. Sunnah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dia berkahwin. Salah satu daripada ejekan ataupun bantahan puak kafir kepada nabi-nabi, dia kata apa? Apa nabi kahwin, makan, berjalan di pasar? Tak, kita kata min sunanil mursalin, semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam kahwin. Kecuali yang tak sempat kahwin. Nabi Isa tak sempat, kan? Nabi Yahya. Baik. Itu menunjukkan bahawa ini satu
perjalanan hidup seorang manusia biasa dia berkahwin. Baik. Yang kedua, dalam perkahwinan dia kena ada ijab dengan qabul. Ijab dengan qabul. Ayah dia kata, aku nak kahwinmu. Musa kata apa? Musa kata, qala zalika baini wa bainak. Mana aku terima dah. Mana kena ada ijab dengan qabul tu kena ada. Dalam cerita ni ada ijab dengan qabul. Dan juga dalam cerita ini berlaku tawaran daripada bapa kepada calon menantu. Fihi ardul wali ibnatahu 'ala ar-rajul. Wali boleh kemukakan kepada calon-calon yang layak anak dia, wa hazihi sunnatun qa'imatun. Satu sunnah yang telah dibuat oleh Nabi orang dulu. Contohnya sahibu Madian, Saleh Madian, pakcik ni menawarkan anak dia kepada Saleh Israeli. Saleh Bani Israel. Pakcik tawar kepada Musa. Dua-dua tu orang soleh belaka. Minas salihin. Mana kita hari ni kalau kita jumpa orang-orang yang baik-baik, tawarkanlah anak perempuan. Pakcik ada anak perempuan. Sekian-sekian. Ni nampak anak dia ni tak ada kawan lagi, tak ada guru lagi. Boleh. Ataupun adik-beradik, tawarkan kepada adik-beradik. Ada seorang ni pelajar kita ni, Masya Allah, habis adik-beradik dia yang perempuan ni, dia kahwin dengan kawan-kawan belaka, mengaji satu tempat belaka, mengaji Madinah belaka contohnya. Cerdik. Dia tengok orang baik, orang juru, ambil. Ni kita ni tak. Tak boleh pergi cari timba. Apa cerita pergi cari timba? Sekarang ni pakai paip lah Syekh. Tak ada main pergi-pergi lagi dah. Main apa? Main timba-timba ni. Jangan duk main pergi cari timba. Kan? Pergi cari timba. Tak. Dalam sejarah dunia ni, Sahibu Madian, Salihu Madian menawarkan anak dia kepada Saleh Bani Israel. Satu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menawarkan anaknya Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya dua orang ditolak sebab ada yang lebih baik lagi yang akan menerima Hafsah, iaitu Hafsah jadi Ummul Mukminin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bila Hafsah janda, dia pun tawarlah kepada sahabat dia ni. Dua orang ni tak jawab, marah dia. Maka kerana itu para ulama mengatakan faminal hasani, di antara kebaikan seorang bapa itu apabila dia jumpa calon yang soleh yang baik, tawarkan anak dia kepada orang tu. Ni kita ni pelik sungguh. Dia duduk main pergi cari timba. Orang lain dah guna apa tu? Guna paip air dah, pam air, dia duduk main cari timba lagi. Susah zaman kita ini. Jangan duduk main cari timba begitu. Baiklah. Seterusnya, yang menikahkan anak itu wali. Wali kena ada. Sebab itulah wali kata, inni uridu an unkihaka. Aku nak kahwin kamu. Itu dia panggil hak wali. Baiklah. Timbul lagi soalan tentang satajiduni insya'allahu minas salihin. Kenapa Saleh Madian mengatakan aku ni insya-Allah? Insya-Allah di sini bukan makna nak ta'liq aku nak jadi orang baik, tidak. Kata di para ulama, insya-Allah aku ni orang baik dari sudut muamalahnya, dari sudut persahabatannya, dari sudut lemah lembutnya, tidak backing, dan juga orang yang akan menunaikan janji. Aku janji nak kahwin anak aku denganmu, kahwinlah. Mu pun kena jadi orang baik juga. Janji 8 tahun, jangan lari. Lepas 3 tahun nak lari balik kampung, jangan. Kan? Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian, kata di para ulama, ulama tadabbur kata apa? Minas salihin istisna ghairi doa. Kita boleh buat kecuali lain daripada dalam doa tak boleh. Macam Nabi Musa bila kata ke Khidir, satajiduni insya'allahu sabira. Maka dapati aku ni insya-Allah orang sabar.
Cuma kita tak boleh istisna, kecuali dalam doa tak boleh. Nabi larang. Dalam hadis, tanda ni, hadis riwayat oleh Anas, kata Nabi SAW, sabda Nabi, "Iza da'a ahadukum falyazimil mas'alah." Apabila seorang itu berdoa, hendaklah dia fokuskan permohonan. Dia kata apa? Ya Rabbi, berilah kepada aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, sembuhkan aku. Mu jangan kata Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, kalau engkau nak beri, berilah. Kalau tak nak bagi pun tak apa. La. Nabi larang. Fa innahu la mustakrih. Tak ada siapa boleh paksa Tuhan. Minta je. Dia nak bagi, bagi. Hadis ni rawahu Muslim. Dalam hadis Abi Hurairah, Nabi kata, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan kamu kata, ya Allah ampun aku kalau kamu nak. Kalau tak nak ampun, apa nak buat? Neraka-nerakamu, surga-surga. La. Nabi kata, liya'zimil mas'alah. Kita minta dengan Allah, minta betul-betul. Mana istisna, kecuali lain daripada doa. Yang lain kita boleh kata, insya-Allah aku ni orang soleh. Maknanya insya-Allah mu dapati ayah anda ni orang baik. Bukan aku baru nak jadi baik, aku ni memang orang baik. Alhamdulillah. Nabi Musa dapat mertua yang mentua. Mentua ke mertua? Kita kadang-kadang selalu kata mertua, mentua. Bahasa Malaysia kata mentua. Kan? Baiklah. Kita bagi ayat yang terakhir. Nabi Musa terima tawaran. Itu dia panggil ijab, kabul. Tengok ayat 28. Qala dhalika baini wa bainak. Musa menjawab, perjanjian itu adalah di antara aku denganmu, tetap dihormati bersama. Bila kita buat MOU, buat perjanjian, muafakat jangan dilanggar-langgar. Ini setengah manusia hari ni teman, pakak hari ni petang lain lah. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Yang mana saja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan. Kalau aku ambil 8, cukuplah tu, janji 8 kan. Kalau aku ambil 10, Alhamdulillah. Jangan disalahkan. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah jualah menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan itu. Baik. Ayat ini juga perlu kepada waqafat. Nabi Musa menjawab kepada bapa mentua dia, kan, saya redalah dengan syarat yang diberi, kan, 8 tahun lah. Dan mana-mana tempoh yang aku terima, mana-mana tempoh yang aku ambil, 8 ke 10 ke, janganlah marah. Alhamdulillah. Selesailah Nabi Musa, berkahwinlah dia dengan isteri dia di Madian. Kita kata barakallahu laka, barakallahu lakuma. Allah Ta'ala lah berkat kepada dua kamu. Ini ingat. Anak keluar satu risalah. Risalah ni nama dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Menarik dia punya tajuk. Kebahagiaan yang terabai di saat kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Sebab banyak SOP dilanggar waktu majlis kahwin. Nak panggil juru makeup, panggil pondan. Pondan tu bapak jantan tu, duduk dalam rumah, dalam bilik pengantin pagi sampai gelap. Ya Rabbi, duduk petik muka anak kita, duduk buat kena lutur ni sampai ke gelap. Suami dia mari malam nanti expired dah, kata orang. Nyetepek di bapak jantan tadi. Jangan. Itu dia panggil pelanggaran SOP syariah ketika majlis perkahwinan anak kita. Jangan buat. Tuan-tuan baca dalam risalah kita ni, tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Cantik dia punya tajuk, menarik ni. Pelajar-pelajar kita buat. Baik para pelajar sekalian, maka Nabi Musa sudah berkahwin. Tak ada orang di rumah tu. Saksi tidak ada pada masa tu. Pada zaman itulah, boleh jadi zaman dia tu saksi ni tidak termasuk, boleh jadi orang lain. Maka mereka berdua bersaksi dengan Allah, wallahu ala ma naqulu wakil. Allah Ta'ala lah yang menjadi wakil, jadi pengawas kepada janji kita ni.
Tuhanlah pengawas. Jadi kita dua ni orang beriman, walaupun kita tidak ada saksi lain yang boleh menjadi saksi kepada kita, cukuplah Allah sebagai saksi. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini kata orang mengandungi fadailul a'mal, kelebihan beramalan, menjadi ciri-ciri orang yang baik. Orang yang baik, apa dia? Menjaga maruah diri. Bila buat perjanjian, jangan batal. Sebab orang yang batal perjanjian ni orang mana? Itu orang munafik nama dia, bukan orang yang betul-betul beriman. Orang munafik je orang yang batal perjanjian. Orang mukmin orang yang jaga perjanjian. Maka dia kata Allah wakil. Allah Ta'ala lah yang menjadi wakil, menjadi saksi kepada perjanjian kita ini di antara saya dengan ayahanda. Alhamdulillah. Panjang lagi cerita Allah wakil ni. Dalam hadis yang panjang tentang kisah 1000 dinar. Saksi dia siapa dia? Allah wakil. Allah wakil. Tapi kalau main ngarak sehari dua ni, Allah wakil jangan main. Allahu Akbar. Ana duduk di Madinah lama tuan-tuan. Ada seorang pakcik jual buah tamar di Suk At-Tumur di Madinah tu. Ada satu kan Madinah ni ada pasar tamar atas dekat daripada sebelah Masjid Sayyidina Osman tu. Suk Tamar. Oh, kalau cakap dengan dia Allah wakil. Allah wakil. Tengok-tengok buah tamar campur-campur yang baik yang tak baik. Mu ni cakap Allah wakil kan. Baiklah. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatlah perbincangan kita dengan beberapa faedah yang kita boleh kutip di dalam ayat yang kita ambil 26 hingga 28 ini. Yang pertama, tanda pelajar-pelajar, yang pertama pentingnya bermusyawarah. Pentingnya musyawarah. Syura. Mana-mana kalau kita nak buat benda-benda, kena musyawarah. Anak kita pun kena musyawarah. Ada orang minta mu ni. Mu ada gawe ke? Ada power lain ke? Ada, kena tanya. Oh, kalau dia kata tak ada, kita kahwin. Ni kadang-kadang tak ada. Bila kita dah terima calon lain, si gawe, syaitan kepala hitam tu kacau pula. Ingat baik. Hancur rumah tangga yang dibina. Anak-anak kena telus. Ayah, abah, minta maaf. Saya dah ada calon. Saya tak boleh terima yang baru. Betul terang lah. Main malu-malu akhir kali huru-hara satu dunia, jangan. Penting dalam isu perkahwinan ini bermusyawarah. Yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat dari sudut panggilan. Panggilan anak panggil ayah, panggil ibu, panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Jangan duk panggil panggilan ayah dengan panggil nama, panggil lah. Ikut gelaran yang ayah suka lah. Ada orang panggil ayah, ada orang panggil baba, daddy, pok kan, mak, pok. Panggil pok, pok. Tak apa dah, ayah kita suka panggil pok, pok. Ayah, daddy. Apa lagi? Bahasa jenis. Baiklah, tak kira lah yang mana-mana pun. Panggilan tu kena baik. Tapi kalau kita menceritakan nama ayah kita, tak ada masalah. Takkan pula kita kata saya nama apa? Nama Ahmad bin ayahku. Tak boleh. Ahmad bin ayah kita lah. Itu tidak ada masalah. Yang ketiga, di antara makanimul akhlak, akhlak yang mulia apabila majikan berakhlak dengan orang bawah dia. Akhlak. Tengok Nabi Musa jumpa dengan toke dia asalnya, kan? Dia kata, aku ni la asyuk ma uridu an asyuk. Aku tak akan menyusahkan awak. Ni ada kawan saya juga. Kalau kita duduk dekat dia cakap dengan pekerja dia, sakit telinga. Punya bahasa panggilan, dahsyat. Kita kata, ya akhi, panggil baik-baik ke? Dia bukan hamba, dia bantu awak. Kalau dia tak kerja, tutup syariatmu. Tapi perangai itu. Mulut leza. Kadang-kadang tuan baik, mulut leza lah. Mulut kena baik, muamalah juga kena baik. Alhamdulillah. Yang keempat, kita nak lantik orang biar ada dua sifat, al-qawiyyu, al-amin. Ini sangat penting dalam pemilihan jawatan. Setiap perjawatan
Ada orang ini pakar dalam bidang engineer. Nah, kita nak cari jawatan keperubatan, tak sesuai lah. Tidak qawi lah, walaupun dia amin, dia baik. Ada orang ni baik tapi tak pandai buat kerja, tak boleh juga. Maka dua kriteria, dua sifat tadi kena ada di dalam mana-mana jawatan. Yang kelima, ketika anak gadis ini tengok perwatakan Nabi Musa, qawi, amin, maka kita mengatakan kita ni boleh hukum zahir sajalah. Yang batin tu serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa nak buat? Dalam pengalaman kita duduk di negara Arab, di Mekah, di Madinah, orang Mekah ni perkahwin, nak boleh kekahwin, dia melalui 3 proses. Proses yang pertama, proses mengenali. Bila kenal, bila dah setuju, dia panggil syabakah. Syabakah ni angkat nikah gantung. Sampai 6 bulan, setahun pun ada nikah gantung. Ketika itu suami boleh pergi rumah isteri, sebab isteri dia cuma tak boleh tidur sekali. Kalau dia datang rumah pun tak boleh tutup pintu. Dia dalam bilik ni, pintu kena buka. Orang lalu lah. Mana yang pentingnya dia berkhulwat tapi tak boleh berdua-duaan. Masa ni lah jadi pelakon utama ni. Baik, warak, juru. Serasi molek, barulah angkat nikah. Majlis perkahwinan. Dia panggil afrah. 3 proses. Kadang-kadang lepas pada farah 2 bulan bercerai. Apa faedahnya setahun duduk berkenal tu? Nikah gantung, rupanya berlakon. Pasal itulah kita kata kita kenal dia ni secara zahir. Yang batin Allah Ta'ala yang mengetahui. Nak korek dalam hati orang, mana boleh. Baiklah, yang ke berapa dah kita tuan-tuan? Yang keenam, masalah al-kafa'ah. Kita nak kahwin ni kena ada kufu. Kufu ni makna keserasian. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa al-yasar la yu'tabarul kafa'ah. Fakir, miskin dengan orang kaya bukan satu, orang panggil batu sempadan sebagai kafa'ah. Bahawa dia ni tak layak nikah ni sebab dia fakir. Tak. Tengok Nabi Musa AS fakir, lapar, tapi pakcik dia terima, walaupun dia tu anak orang yang baik di negeri Madian. Boleh terima. Yang tak kafa'ahnya, orang ni baik, perempuan ni salihah, yang ni penagih dadah. Tak. Masalah miskin kaya, cerita lain. Kadang-kadang berapa orang yang miskin, bila dikahwin, Masya Allah, jadi ada duit, ada keuangan. Mungkin dia dulu malas, bila dah kahwin, dia rasa ada tanggungjawab, dia bekerja baik-baik, boleh je rezeki. Ada juga hak malas terus pun, kaki tidur sampai hari ni pun tidur juga. Ada juga tak? Sampai bini tak tahu, suami aku ni siang ke malam ni, tidur 24 jam. Masya Allah. Sambil ialah merepek juga. Tapi dah jadi suami, sayang juga. Daripada duduk seorang, dia kata, baik aku duduk 2. Kena pula mari musim-musim PKP ni, asyik duduk kat rumah je, kalau tak ada suami, sunyi. Kan? Baiklah, yang ketujuh, fa'in atmam ta'ashran, ulama kata, yajuzu an yaj'alal insan, boleh kita buat perjanjian dengan orang dua perjanjian. Satu wajib, satu lagi sunat. Hak wajibnya 8 tahun, yang sunat 10 tahun. 2 tahun lagi sunat. Maknanya kalau kita kata aku lantik mau bekerja, sampai pukul 4 petang, wajib. Tapi kalau kau nak duduk sampai pukul 5, okey je. Kita bagi minum air, bagi tambahan, itu boleh. Tapi kena ada perjanjian asas, kena ada. Pukul berapa nak saya duduk sini? Kena ada tu. Kalau kata ikut awak lah, pukul 12 pun tak apa, 5 pun tak apa, dia balik pukul 12 hari-hari, mengamuk pula kita lah. Kena ada sempadan hak minima yang wajib. Yang lebih itu daripada kebaikan dia. Yang ke-8, pakcik dia ni mengatakan, satajiduni insya-Allah minas salihin. Ini bukan tazkiyah, bukan nak puji diri, tetapi nak bagi tahu kepada bakal menantu, aku ni orang baik. Insya-Allah pakcik ni orang baik.
untuk nak menenangkan hati kawan tu. Tapi kalau kita tak ada sebab-sebab duk mengaku kita orang baik je, itu dia panggil puji diri, angkat diri. Dalam bahasa kita ni panggil gilak body, macam burung merak. Burung merak kan asyik duk angkat dia punya sayap je, angkat dia punya bulu. Lah. Jangan angkat ekor sendiri, kata orang. Jangan angkat diri sendiri, tapi untuk menenangkan keadaan, insya-Allah pak cik ni orang baik. Aku bukan mata duitan, bukan nak duit awak. Satu saya terima awak jadi menantu walaupun awak miskin, kerana awak baik. Boleh kita nyatakan diri kita orang baik, kelayakan yang kita ada yang betul-betul. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, setelah dia takbir mimpi yang akan berlaku kemarau panjang, Nabi Musa kata, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nanti akulah jaga. Aku orang yang amanah. Aku boleh buat kerja dan amanah. Boleh. Kalau kita rasa kita yakin kita boleh buat, kita tawarkan diri kita. Oh, kalau gitu bolehlah masuk calon pilihan raya. Yang calon pilihan raya belum tentu boleh buat kerja. Yang pentingnya boleh kursi. Itu lain. Jangan duduk banding dengan Yusuf dengan jadi calon. Lain tu. Yang kesembilan, zalika baini wa bainak. Ini janji antara kita dua, kata di para ulama, annal uqud laysa laha siyarun muayyanah. Akad kita ni bukan satu sirah kena ada. Boleh jadi macam kita sekarang ni, kita buat akad, kita pergi beli rumah 300,000 dengan bank, kita tanda tangan je sign. Tak ada pula kata saya belilah rumah ini dengan harga 300,000, bank kan saya jual. Kata di ulama semasa, al-uqudul mustahdatsah, akad secara moden hari ni dengan tanda tangan itu pun sudah dikira akad. Ni sekarang ni pula akad melalui internet lagi dahsyat. Wallahu alam. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10. Jadi sepatutnya wallahu ala ma naqulu wakil, setiap perjanjian kita kena ada saksi. Kena ada saksi. Tapi kalau tak ada langsung saksi, kita saksi. Allah Ta'ala saksi kita dua. Iman kita dua lah yang menjadi saksi. Perjanjian kita ni jangan sampai batal perjanjian. Jadi bolehlah kita buat macam tu. Tapi sekarang ini perlu kepada saksi secara manual. Tapi kalau langsung tak ada, kita kata Allah lah saksi kita. Siapa dia batal, dia bertanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla. Sayuhasibuhullah, Allah Ta'ala akan hisab kita dua. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesalah Nabi Musa sudah berada di Madian 10 tahun. 8 tahun. Apa Nabi Musa buat? Tak ada riwayat. Allah kata daripada ayat 28 sudah kahwin, ayat 29 falamma qada Musal ajal. Nabi Musa sudah selesai tempoh yang diberi oleh bapa mertua dia 8 tahun atau 10 tahun. Kita tengok. Nabi Musa minta izin nak balik ke Mesir. InsyaAllah kita sambung perjalanan ke Mesir besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.